Dan bertemu kembali beberapa hari lepas Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Medak jelas laporan mengenai lebih 30,000 syarikat PKS menutup operasi sejak pelaksanaan PKP akibat COVID-19 adalah tidak tepat. Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata jumlah keseluruhan yang menutup operasi bermula Mac hingga 9 Jun 2020 adalah sebanyak 9,675 syarikat. Tambah belia bagi tempoh 10 Jun sehingga September 2020 pula sebanyak 22,700 syarikat juga telah menutup operasi. Ini menjadikan jumlah keseluruhan sekitar 32,400 syarikat. Dan angka ini adalah besar dan mewakili pelbagai pekerjaan yang ditawarkan di pelbagai komuniti dan juga negeri di Malaysia. Dalam Belanjawan 2021, antara peruntukan yang diberikan termasuk lanjutan subsidi gaji dan juga skim Lestari Bumi dengan dana berjumlah 300 juta ringgit. Dan hari ini kita ingin membincangkan berkenaan peranan SME Bank susulan Belanjawan 2021 dan juga usaha untuk membantu usahawan dalam tempoh PKPB dan COVID-19. Kita bersama Presiden Kumpulan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Arya Putra. Arya, pertama sekali bagaimana SME Bank akan mainkan peranan untuk pastikan bantuan dapat disalurkan dengan pantas kepada PKSM ini? Apa cabaran utama? Ya, terima kasih Saudara Rizal. Pertama sekali mungkin saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan bajet yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, di mana saya fikirkan pembentukan bajet baru-baru ini adalah amat penting kerana ianya bukan sahaja untuk menghidupkan kembali ekonomi kita, tetapi juga pihak kerajaan terpaksa mengawal kadar fiskal agar masih kuat atau mampan. Bagi pihak SME Bank, 300 juta ringgit yang diperuntukkan di dalam program Lestari Bumi ini adalah satu langkah yang amat baik kerana ianya dapat melihat pembangunan ataupun kemajuan perusahaan mikro dan kecil supaya mereka dapat dibantu dalam pemberian dana untuk menjadi lebih besar kepada perusahaan yang bersaiz medium ataupun kecil. Dan untuk SME Bank, beberapa langkah telah diambil untuk memastikan penyaluran dana ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sempurna. Alhamdulillah, apabila MCO berlaku awal tahun yang lalu, kami telah melakukan beberapa rombakan dan pembaharuan, terutamanya dari segi cara kami memproses permohonan, di mana kami telah berjaya mengurangkan redundancy dalam dokumen-dokumen yang dihantar. Walaupun berlakunya pergerakan yang terhad untuk pihak pelanggan untuk bertemu pihak bank. Dan proses ini kami akan teruskan dalam melaksanakan ataupun menyalurkan dana untuk program Lestari Bumi ini. Dan selain daripada itu, kami juga akan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain yang telah pun mempunyai pelanggan-pelanggan yang bersaiz mikro dan kecil, seperti Tekun, Mara dan sebagainya. Dan kami juga... Arya, maaf Arya, bagaimanakah ini kerana ada kritikan di luar sana menyatakan bahawa jika permohonan dimudahkan maka akan ada timbul mungkin salah guna dana tersebut. Adakah ini kerisauan utama SME Bank? Bagaimana ini diimbangi dengan memastikan dapat bantuan dan juga memastikan tiada ketirisan dalam penyaluran bantuan tersebut? Ya. Sebenarnya ini adalah satu unique selling point yang SME Bank ada, di mana kita bukan sahaja menyalurkan dana tetapi juga kita memberi bimbingan kepada usahawan-usahawan berkenaan. Dengan memberi bimbingan tersebut, kami dapat mengenal pasti adakah penggunaan dana tersebut digunakan untuk tujuan yang betul, ataupun kami dapat mencegah dari segi penggunaan dana tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ini adalah salah satu langkah yang kami telah ambil dan terapkan dalam melaksanakan program Lestari Bumi ini. Dan Arya, ramai pihak suarakan moratorium dan juga pengeluaran KWSP. Adakah PKSM inginkan ini ataupun mereka ingin bantuan lain? Apakah bantuan yang berjaya dengan PKSM sehingga kini? Adakah subsidi gaji? Apa yang mereka benar-benar inginkan ataupun pain points mereka pada ketika ini? Okey, sebenarnya KWSP ataupun EPF itu adalah permintaan para pekerja yang telah menerima impak setelah COVID-19. Untuk PKS pula, apa yang mereka inginkan pada waktu ini adalah
bantuan-bantuan yang dapat mengekalkan kelestarian ataupun keadaan bisnes mereka, supaya tidak berlakunya pembuangan pekerja ataupun pemberhentian operasi. Jadi langkah kerajaan dengan melanjutkan subsidi upah adalah amat tepat, walaupun kos untuk menyalurkan subsidi upah bersasar ini ada sebanyak 1.5 bilion, tapi pendapat saya ia adalah amat tepat. Kerana ini akan membantu PKS untuk kekal dalam bisnes mereka, dan pada masa yang sama mereka boleh meneroka peluang-peluang baru untuk membangunkan kembali perusahaan mereka. Dan bagaimana pula perubahan peranan SME Bank? Kerana pada awal PKP dahulu kita ada membincangkan bagaimana SME Bank bukan sahaja untuk menyalurkan bantuan tetapi juga untuk membantu usahawan. Adakah SME Bank ketika ini menjadi one-stop center untuk nasihat bantuan dana kepada usahawan dan juga PKS di luar sana? Okey. Mungkin sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin menerangkan sedikit di mana SME Bank selain daripada dana-dana yang disalurkan oleh kerajaan untuk membantu para PKS, kami juga telah melakukan beberapa inisiatif sendiri, seperti kami telah mengecualikan pembayaran sewa terhadap semua premis milik SME Bank. Ini adalah amat penting kerana kami faham di mana aliran tunai para pengusaha itu telah terjejas dengan bantuan yang kami berikan di segi pengecualian pembayaran sewa tadi. Ia dapat meringankan kos operasi para usahawan. Untuk menjawab soalan tadi, pihak kami melalui anak syarikat kami iaitu SEDA telah melakukan beberapa sesi bimbingan ataupun latihan kepada para usahawan yang bukan pelanggan ataupun pelanggan SME Bank sendiri. Dalam sesi tersebut, pihak SEDA telah bukan sahaja membimbing dari segi bagaimana harus mereka bangun kembali, tetapi juga mereka juga memberikan bimbingan dari segi kemanakah para usahawan tersebut harus pergi untuk mendapatkan pertolongan. Jadi ini adalah sedikit sebanyak pertolongan yang kami berikan agar mereka akan dapat dibantu oleh bukan sahaja oleh SME Bank tetapi juga oleh agensi-agensi yang lain. Dan Arya, mungkin kita boleh melihat daripada laporan laksana yang ke-28 pembiayaan PKS Penjana sekitar 50% disalurkan, kemudian pembiayaan sektor pelancongan penjana 35 juta daripada 1 bilion disalurkan. Mungkin adakah Arya tahu dan juga sedar di manakah bottleneck dalam pelaksanaan ini? Apakah kekangan utama terutamanya bagi pembiayaan sektor pelancongan yang mana sangat terkesan pada ketika ini 35 juta daripada 1 bilion disalurkan? Apa Arya rasa bottleneck di situ? Ya. Mungkin saya hanya dapat menjawab dari segi pembiayaan sektor pelancongan penjana ataupun PTF yang telah disalurkan kerana SME Bank mengambil bahagian di dalam melaksanakan program terbabit. Apa yang kami observe ataupun kami melihat antara masalah yang telah menyebabkan permohonan mereka ditolak adalah seperti keadaan kredit mereka sendiri sebelum MCO ataupun sebelum COVID telah pun terjejas. Meaning mereka telah mempunyai beberapa rekod kredit yang tidak begitu baik. Dan juga ada juga pemohon-pemohon yang telah pun mendapat bantuan sewaktu MCO seperti SRF dan juga bantuan-bantuan yang lain. Ini adalah dua faktor utama kenapa permohonan kepada PTF ini agak menjadi masalah kepada beberapa perusahaan. Tapi adakah ia akan dipermudahkan lagi di masa depan ataupun memang ini adalah proses yang standard untuk semua permohonan? Sebenarnya proses untuk permohonan sentiasa berlaku penambahbaikan. Jadi kami juga telah memberi maklum balas kepada Bank Negara dan juga pihak MOF untuk kita membaik pulihkan lagi bagaimana harus kita boleh memberi bantuan dengan lebih cepat dan pantas kepada perusahaan-perusahaan kecil dan mikro tadi. Kerana timing is very important for them to sustain in their business. Boleh Arya ulaskan berkenaan dengan perkara tersebut? Timing is very important for them to sustain the business? Ya. Antara perkara-perkara yang kita harus menitik beratkan adalah kita tidak boleh lagi mengurus atau memproses permohonan seperti keadaan sebelum COVID.
beberapa pengecualian harus diberikan dari segi dokumentasi agar mereka dapat memberi dokumentasi kepada pihak bank untuk diproses. Itu satu. Satu lagi, apa yang saya dapat lihat, mereka dari segi perusahaan kecil atau mikro ini, mereka harus melihat kembali adakah bisnes model mereka ini masih relevan. Kerana sekiranya mereka masih melakukan bisnes secara tradisional ataupun sebelum COVID-19 berlaku, kemungkinan besar penggunaan mereka itu akan ditolak kerana dengan pemberian dana tersebut kepada kalian untuk mereka bangun semula amat tipis. Jadi untuk to come up with a better idea ataupun untuk memperbarui proses perniagaan mereka, saya sarankan agar mereka terus bertemu dengan pihak SEDA iaitu anak syarikat kami untuk mendapat bimbingan agar permohonan mereka ataupun proposal mereka dapat ditambah baikkan untuk bank menilai semula. Okey, dan selain daripada bantuan dana, banyak pemerkasaan dan juga pendigitalan diumumkan oleh kerajaan, dan tentunya ini juga boleh menjawab apa yang Arya katakan sebentar tadi, new business model, better business model untuk bergerak ke hadapan. Adakah PKSM ada suarakan hasrat mereka untuk dapatkan dana pendigitalan dan juga dana penambahbaikan pemerkasaan ini, dan juga apakah bagaimana SME Bank bantu PKSM ini untuk penuhkan potensi mereka melihat kepada belanjawan 2021 dan juga melihat kepada plan-plan yang diumumkan sebelum ini? Ya. Memang sebahagian daripada PKS menyuarakan hasrat mereka untuk mendapat bantuan bagi mereka nak menerapkan teknologi dan pendigitalan dalam proses mereka. Tetapi ia bukan secara menyeluruh. Ini sebahagian saja daripada mereka. Tetapi pihak kerajaan telah secara proaktif dengan melihat cabaran-cabaran yang akan mereka terima atau tempuhi di masa hadapan, di mana penerapan digital dan teknologi adalah amat penting. Dengan itu, pihak kerajaan telah memberi beberapa dana yang amat besar bagi para pengusaha PKS ini mendapat bantuan, dan dengan bantuan terbabit mereka dapat menerapkan teknologi dan pendigitalan terhadap bisnes mereka. Dan beberapa dana telah pun disalurkan, seperti dana STTF ataupun SME Technology Transformation Fund. Ini adalah untuk membantu para usahawan PKS untuk menerapkan teknologi dan pendigitalan mereka di dalam perniagaan. Okey, terima kasih Arya Putra, Presiden Kumpulan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank membincangkan berkenaan dengan belanjawan maaf, Arya ada nak tambah, Arya? Sedikit saja. Boleh, teruskan. Ya, Bank Negara juga ada menyalurkan bantuan melalui keseluruhan satu perbankan di Malaysia, iaitu ADF, di mana pelanggan yang bukan pelanggan SME Bank ataupun pelanggan yang memang sudah bersama bank-bank terbabit boleh terus menghubungi rakan perbankan mereka untuk mengetahui lebih lanjut apakah ADF ataupun Automation and Digitalization Fund yang telah diberikan oleh pihak Bank Negara kepada seluruh PKS Malaysia. Dan terakhir sekali Arya, paling ringkas sekali Arya, adakah Arya sebagai seorang CEO bank juga ada bertemu dengan CEO bank lain dan juga fikirkan cara untuk memudahkan lagi proses penyampaian bank di masa hadapan bergerak jauh daripada peranan tradisional bank sebelum ini? Ya, sebenarnya perbincangan ini adalah secara berterusan melalui beberapa persatuan ataupun forum yang dipengerusikan oleh Bank Negara sendiri. Jadi antara cabaran-cabaran atau antara galakan diberikan oleh Bank Negara adalah penerapan teknologi ke atas operasi perbankan itu sendiri agar pemprosesan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dan saya percaya keseluruhan bank telah pun mengambil langkah yang proaktif bagi memastikan pemprosesan pinjaman dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Kerana kami dalam bisnes memberi pinjaman ataupun dana dan kami tidak mahu terlepas peluang yang diberikan ataupun peluang yang sedia ada untuk memberi pinjaman kepada pihak pelanggan kami.
Terima kasih Arya Putra, Presiden Kumpulan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank membincangkan berkenaan dengan Belanjawan 2021, peranan SME Bank dan juga bagaimana untuk memperkasakan PKS bergerak ke hadapan. Saya Rizal Zulkafli. Teruskan bersama kami di Niaga Awani. Salam hormat.